Bulletin 1.30 anda bersama saya Muhammad Syafianan. Tajuk utama hari ini. Gara-gara keropok lekor, anak ugut mahu bunuh bapa sendiri. Bekas Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Negeri didakwa salah guna kuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya kerana ditegur menghabiskan kesemua keropok lekor, seorang tukang gunting rambut sanggup mengugut mahu membunuh bapa sendiri. Tertuduh Wan Adib Fawaz Wan Muhammad Fauzi 19 yang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu hari ini mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Abdul Hai Salim. Mengikut pertuduhan, kejadian berlaku di sebuah rumah di Kampung Tebau di Kuala Terengganu kira-kira jam 10 malam 20 Februari lalu. Tertuduh ditegur bapanya Wan Muhammad Fauzi Wan Yusof 46 kerana makan semua keropok lekor tanpa menghiraukan ahli keluarga lain. Berang ditegur, tertuduh mengamuk dan mengambil sebilah pisau dari dalam bilik. Tertuduh kemudian bertindak mengacu pisau ke arah bapanya dan mengugut mahu menikam bapanya sebelum dilerai oleh ibu tertuduh. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan hendak menyebabkan kematian. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. 5 Mac depan sebutan semula kes. Kebakaran hutan di Gebeng, Kuantan, hingga kini api belum dapat dipadamkan dan kebakaran merebak ke sebelah jalan Cinzo. Asap tebal menyelubungi sekitar kawasan perindustrian Gebeng. Untuk perkembangan lanjut, kita terus langsung ke Gebeng bersama Fazli Ahmad. Jadi Fazli, bagaimanakah keadaan kebakaran di sana? Silakan. Berbanding semalam, Syafiq, kira-kira 40 hektar kawasan hutan di kawasan perindustrian Gebeng ini terbakar. Kini keluasan telah merebak pada lebih 20 hektar lagi. Hingga kini api belum dipadamkan dan ketika ini lebih 50 anggota bomba dan penyelamat Pahang kini sedang bertukus lumus memadam dan mengawal kebakaran. Selain anggota bomba dan penyelamat turut membantu usaha pemadaman kebakaran ini ialah pihak industri di kawasan perindustrian Gebeng ini. Operasi dilakukan sejak jam 2 petang Isnin lalu tanpa henti termasuk sepanjang malam tadi. Usaha pemadaman dilakukan. Kebakaran hutan tanah gambut ini turut menyebabkan asap tebal sekaligus menghad jarak penglihatan. Anggota bomba dan penyelamat kini berkawal berhampiran jalan pintasan Kuantan Pelabuhan bagi mengelak api merebak ke kawasan hutan bersebelahan. Polis turut berkawal di beberapa jalan utama di kawasan ini untuk mengelak kebakaran. Siasatan awam mendapati kebakaran berpunca daripada pembakaran dilakukan oleh pemancing di kawasan tasik berhampiran hutan ini. Ketika ini cuaca panas namun semangat dan dedikasi anggota bomba terus mengawal dan memadam kebakaran cukup tinggi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai keadaan kebakaran di sini bersama saya Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Tuan Nur Hisham Muhammad. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama TV3. Terima kasih. Tuan, setakat ini difahamkan semalam kebakaran di sebelah kanan kita, kiri dan telah pun merebak ke sebelah kiri dan asap tebal. Keadaan kesukaran itu Tuan. Okey, pertama-tamanya ialah yang kita hadapi ialah perubahan angin ya antara bayu laut dan bayu darat yang menyebabkan ada masa ketika pertukaran angin itu ialah sukar dibaca gerakan angin dan kita tidak boleh menggerakkan pegawai atau di kawasan-kawasan yang di mana menghadap angin menyebabkan kesesakan nafas dan juga pandangan mata kita pedih dan juga kabur. Perkara kedua ialah kita dapati juga air di kawasan baru ini adalah sangat sedikit dia punya paras airnya dan juga kuantitinya menyebabkan kita terpaksa memohon bantuan daripada Bomba Terengganu dan membawa juga satu unit high performance module pump ataupun module pump berkapasiti tinggi untuk membolehkan air disalirkan kepada kawasan ini. Namun begitu,
Saya suka memberi penghargaan yang begitu besar kepada pasukan pemadaman malam tadi yang bekerja daripada pukul 7 malam dan pukul 2 pagi hanya untuk tackle kawasan lebih kurang 2 ekar saja. Berikutan kepada tiada air, angin kuat dan juga kawasan ini kita nak elak daripada merebak masuk ke kompaktmen baru. Dan dia orang bersungguh-sungguh, alhamdulillah pukul 2 pagi tadi kita dapat padamkan kawasan. Kalau tidak, dia akan merebak ke 100 ekar yang ke hadapan. Cakap ni jangka kalau bersama kepada asap yang tebal ini dan juga kesukaran di tanah gambut itu sendiri, mungkin akan mengambil masa yang lagi panjang untuk kalau ikut pada percaturan kita tu, kita cuba mengelakkan api daripada berlaku kemerbakan permukaan. That's pasal 3 hari yang pertama kita akan buat dan sekarang ni kita akan mengkaji balik berapa tempoh masa untuk kita ambil untuk naikkan paras air semaksimum yang mungkin dan lepas itu baru saya dapat jangkakan lah. Tetapi saya jangka ianya akan mengambil masa lebih panjang daripada kita expect 3 hari sebelum ini. Terima kasih Tuan. Dan semoga anggota terus berhati-hati ketika menjalankan tugas kerana saya fahamkan lokasi kebakaran ini cukup berisiko tinggi. Terima kasih Tuan. Dan selain daripada kebakaran di kawasan ini juga terdapat dilaporkan juga beberapa lagi kebakaran hutan di daerah Pekan dan juga Rompin. Semuanya berikutan kegiatan pembakaran terbuka oleh penduduk ketika musim panas ini. Syafiq. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seorang lelaki warga emas dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan memuat naik karikatur berunsur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah di laman akaun Facebook miliknya minggu lalu. Y. Fu Sing 68 bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim M. Edwin Paramjoti. Fu Sing didakwa menggunakan akaun Facebooknya untuk memuat naik karikatur berunsur penghinaan dan tindakan itu berkemungkinan menyebabkan suasana tidak harmoni di antara kumpulan beragama Islam dan bukan Islam di seluruh negara. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 298A-1-A Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Fu Sing didakwa menggunakan akaun Facebook sama, membuat dan memulakan komunikasi jelik dengan niat menyakitkan hati orang lain di tempat, masa dan tarikh sama. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Mat Kamal tidak menawarkan sebarang ikat jamin. Bagaimanapun, selepas tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu, Mahkamah membenarkan ikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. 5 April depan, sebutan semula kes. Seorang pengurus projek mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alustar atas pertuduhan memperdayakan seorang jurutera awam Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah. Tertuduh Abdullah Hassan, 57, didakwa mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu membabitkan tuntutan berjumlah RM415,157.20. Pertuduhan didakwa dilakukan Abdullah di antara Julai 2016 hingga September 2016 di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah Alustar. Dokumen itu melibatkan tender kerja pengalihan Utility Telekom Malaysia TM bagi projek menaik taraf Sungai Tanjung Pau, menaik taraf terusan utama dan terusan utara Mada serta menaik taraf Sungai Anak Bukit serta kerja berkaitan rancangan tempatan banjir Sungai Kedah Anak Bukit. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 / Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24/2 Akta sama. Tertuduh juga diberikan penuduhan pilihan di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan / Akta 574 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Akta sama. Tertuduh yang memberi alasan mempunyai 4 isteri dan 10 anak kemudian dibenarkan ikat jamin RM25,000 dengan seorang penjamin. 1 April depan, sebutan semula kes. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, bekas pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri PPN Terengganu berhadapan 2 pertuduhan salah guna kuasa memberi projek bernilai RM303,546 kepada syarikat anaknya.
Tertuduh Cik Sadun Cik Yahya 54 yang ditukarkan ke PPN Kelantan pada tahun lalu mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terbabit dibacakan di hadapan Hakim Wan Azimah Yaakob. Berdasarkan pertuduhan pertama, Cik Sadun yang ketika itu pengurus besar PPN Terengganu didakwa menggunakan jawatannya untuk menerima suapan bagi memilih syarikat Archana Jaya Enterprise membuat pembekalan penjantan dan induk berbiri bagi projek berbiri fasa 2 bernilai RM107,050 di Kampung Pelam, Hulu Terengganu. Perbuatan didakwa dilakukan tertuduh pada 1 November 2016 di GPS Sdn Bhd di Kuala Terengganu di mana tertuduh ahli lembaga pengarah. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai pengurus besar PPN Terengganu dan ahli lembaga pengarah GPS Sdn Bhd bagi memilih syarikat Archana Jaya milik anaknya Muhammad Faris bagi projek sama berjumlah RM196,496 pada 4 Disember 2016. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda maksimum 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Tertuduh tidak diwakili peguam. Ikat jamin ditetapkan RM8,000. 13 Mac depan sebutan semula kes. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS kali ke-16 menjangkakan peningkatan jualan 3% daripada 1.52 bilion ringgit jualan yang dicatat tahun lalu. Peningkatan jualan itu berdasarkan jumlah penyertaan membabitkan 1,000 pempamer daripada 70 buah negara di seluruh dunia. We expect at least 2 to 3% growth, if not more, for this year. In fact, we are bringing more buyers this year compared to last year. Last year, we had about 150 buyers that come for the business match session as well as to visit MIHAS. But for this year, we are bringing more than 200 buyers. Pameran MIHAS yang bakal dirasmikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan diadakan di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC pada 3 April hingga 6 April 2019. Penganjuran ini memberi peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan menerokai pasaran ekspor. 8 sektor akan terbabit dalam MIHAS kali ini, antaranya makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, kewangan, pelancongan, e-dagang, logistik dan paling menarik, fashion pakaian muslimah terkini. Malaysia perlu menggunakan ruang dan peluang untuk menerokai teknologi dan ekosistem perniagaan lengkap dari China. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, pihaknya mensasarkan agar lebih banyak syarikat Malaysia menjalinkan kerjasama strategik dengan syarikat seperti Bodo Holding Group yang berjaya dalam sektor makanan dan minuman. Saya impikan satu jalinan kerjasama bukan hanya satu syarikat iaitu T-Life tetapi juga beberapa syarikat lain yang berasal dari Malaysia untuk menjalin kerjasama strategik dengan syarikat Bodo yang mempunyai kekuatan tersendiri kerana dia perniagaan yang berasaskan satu ekosistem lengkap dalam industri F&B dari branding sampai kepada manufacturing, supply, local dan international markets. Ujarnya Malaysia mampu berdaya saing apatah lagi dengan menyaksikan kejayaan perasmian kedai pertama T-Life di negara tembok besar itu. Ketua Pegawai Eksekutif Loop Holdings Sdn Bhd, Brian Lu, menyatakan hasrat memfranchiskan kedai T-Life di China untuk menjadi aset ringan seperti McDonald dan KFC.
Jalinan kerjasama dengan Zhejiang Bodo International Trade membuktikan sambutan terhadap produk teh Malaysia amat memberangsangkan dan akan lebih dikenali. T-Life bercadang untuk terus memperkenalkan produk keluaran tempatan seperti produk asas teh Cameron Highland dan roti seremban lelaki King bagi mempromosikan menu tempatan di samping meluaskan budaya Malaysia di sana. Lelaki ini lumpuh selepas terjatuh daripada sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan 11 tahun lalu. Berbekalkan kudrat yang ada, dia bangkit membuka perniagaan pengubah suaian kenderaan yang diusahakan bersama dua rakan senasib dengannya. Menurut Khairul Anwar Abu Bakar, 42, meskipun bergelar insan istimewa, kudrat yang diberi ilahi tidak patut disia-siakan. Berbekalkan RM500 sebagai modal permulaan, dia tekad memulakan perniagaan walaupun berhadapan pelbagai kesukaran. Perniagaan ini dikongsi bersama Muhammad Afiq Barni, 30, dan Sulaiman Muhammad Jalani, 44. Muhammad Afiq lumpuh setelah menjadi mangsa langgar lari pada 2012, manakala Sulaiman adalah OKU secara berpalsi. Cabaran biasanya timbul daripada segi pemasangan, dari segi persepsi orang, sama ada orang normal ataupun orang OKU sendiri. Walau bagaimanapun cabaran itu kami tetap hadapi untuk merealisasikan projek ini. Sejak menjalankan perniagaan itu 3 tahun lalu, Muhammad Afiq memberitahu mereka banyak menerima tempahan dari Perlis dan Kelantan. Kat ni kami sudah lebih hampir 60 ke 70 buah customer orang lah yang telah mengambil khidmat kami sejak tahun 2016. Di sebalik kesibukan, Khairul Anwar dan Muhammad Afiq masih mampu meluangkan masa untuk berkecimpung dalam bidang sukan. Lebih membanggakan, mereka adalah atlet para Sukma yang mewakili Johor dalam acara Temping Bowling dan Pingpong. Reka bentuk dalaman grafik di lokasi dan jemputan perkahwinan atas talian antara teknologi terkini yang boleh diaplikasikan dalam resepsi perkahwinan sepanjang 2019. Bukan sahaja menjimatkan, malah kreativiti dan inovasi juga boleh dipelbagaikan. Selamat pengantin baru, semoga. Jika dahulu setiap tetamu akan menerima kad perkahwinan secara fizikal, namun dengan kecanggihan teknologi terkini, jemputan digital dipercayai memudahkan pengantin dan juga tetamu. Kepada pengantin, masa dan kos lebih jimat. Kepada tetamu, menariknya mengenai jemputan digital ini kerana ia boleh mengingatkan anda bila tarikh perkahwinan kawan-kawan ataupun saudara mara anda, dan anda juga boleh mengesahkan kehadiran dan melalui satu klik sahaja akan ada navigasi ke lokasi majlis. Seperti kad biasa, jemputan digital juga boleh direka mengikut citarasa pengantin. Tetamu pula boleh meninggalkan komen di ruang disediakan sekiranya terdapat maklumat yang mahu diajukan kepada pengantin. Bagi pasangan merpati dua sejoli yang inginkan kelainan, seperti impian mengadakan majlis di kawasan bersalji, hasrat itu mampu direalisasikan melalui rekaan dalaman secara grafik ataupun projection mapping. Pelamin, dinding, siling juga lantai akan dipantulkan visual mengikut tema perkahwinan. Kalau you nak apa-apa backdrop, maybe perhaps you nak share your life experience, kami boleh show on the projection mapping, and this will be 360 degrees. The ceiling and the walls, and also on lantai also, they will be doing the projection for the backdrop. Laporan Hawa Rizwana Rizwan. Kita ke laporan antarabangsa. Runtuhan lombong emas milik penduduk setempat di Bulang Mongodau, Sulawesi Utara mengakibatkan sekurang-kurangnya 60 orang tertimbus. Daripada jumlah itu, 11 telah diselamatkan, manakala 3 yang lain ditemukan meninggal dunia. Proses mencari dan menyelamat masih dijalankan. Kejadian dikatakan dilaporkan berlaku pada pukul 5 pagi waktu tempatan. Pihak berkuasa percaya kejadian berpunca daripada struktur tanah lembut.
Sukan. Hasrat Ratu Squash Negara Datuk Nicole David untuk meraih gelaran terakhirnya di Kejohanan Squash Dunia PSA 2018-2019 tidak kesampaian apabila dikecewakan pilihan kelima Camille Serme dalam perlawanan pusingan ketiga di Chicago pagi tadi. Nicole pilihan ke-13 memulakan saingan dengan memenangi set pertama 11-9 sebelum pemain Perancis itu bangkit menyekat laluan Nicole yang tewas set berikutnya 4-11, 4-11, 5-11 dalam tempoh 41 minit. Begitupun bekas juara dunia itu mendapat tepukan gemuruh dari penonton yang hadir memberi sokongan untuk aksi terakhirnya di kejohanan dunia. Nicole mula bertanding dalam kejohanan itu pada 2001 dan memenangi 8 gelaran termasuk kali terakhir pada 2014. Nicole mengumumkan persaraannya secara rasmi pada penghujung musim ini selepas berkecimpung 20 tahun dalam skuad sukan squash. Selepas kejayaan pelari pecut para negara Afiq Ali Hanafiah memenangi pingat emas 100 meter T11 T12 di kejohanan olahraga para dunia Grand Prix Dubai, giliran Umi Syuhada Idris pula menambah kegembiraan kontingen negara apabila meraih gangsa acara lontar peluru F-35-37 wanita. Umi memastikan penyertaannya tidak sia-sia selepas berjaya membuat balingan sejauh 8.12 meter menerusi percubaan kedua. Emas dimenangi Birgit Kober dari Jerman sementara perak milik Eva Datinska dari Republik Czech. Pada Tamasya Sukan Para ASEAN di Kuala Lumpur 2 tahun lalu, Umi menghadiahkan 3 pingat emas untuk Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa UIA Gombak menjadi lokasi bagi larian Shamrock 2019 yang juga edisi kelima penganjurannya. Dengan sasaran lebih 1,000 peserta, larian ini membawa misi yang sama iaitu menerapkan nilai kesihatan bersama rakan dan keluarga. Larian Shamrock 2019 dianjurkan oleh Persatuan Alumni Pelajar Ireland dengan kerjasama Kedutaan Besar Ireland ke Malaysia. Shamrock yang diinspirasikan dari bunga kebangsaan Ireland ini diadakan setiap bulan Mac sejak 4 edisi lalu bersempena dengan Hari Kebangsaan Ireland pada 17 Mac. Selain mahu menggalakkan gaya hidup sihat, larian ini juga bertujuan merapatkan hubungan Malaysia dan Ireland, terutama bekas-bekas pelajar Malaysia yang pernah menuntut di Ireland. Shamrock Run is to celebrate the cultural uniqueness between Ireland and Malaysia. It's very. I'm very pleased to see that since we organised our first Shamrock Run, the awareness of the Malaysian people or the rakyat towards the culture of the Irish people has been growing. Larian ini akan berlangsung pada 30 Mac bermula di Stadium Saidina Hamzah UIA Gombak. 2 kategori diadakan iaitu 10 km dan 5 km. Malah peserta digalakkan untuk berlari bersama anak-anak sambil menikmati pemandangan berbukit dan kampus hijau UIA. Peserta juga digalakkan menggunakan pakaian bermotifkan Shamrock dan kebangsaan bagi menambah keunikan larian ini. Buletin 1.30 berakhir di sini. Mengakhirinya saksikan bekas pelajar Malaysia yang pernah menuntut di Ireland. Shamrock Run is to celebrate the cultural uniqueness between Ireland and Malaysia. It's very. I'm very pleased to see that since we organised our first Shamrock Run, the awareness of the Malaysian people or the rakyat towards the culture of the Irish people has been growing. Larian ini akan berlangsung pada 30 Mac bermula di Stadium Saidina Hamzah UIA Gombak. 2 kategori diadakan iaitu 10 km dan 5 km. Malah peserta digalakkan untuk berlari bersama anak-anak sambil menikmati pemandangan berbukit dan kampus hijau UIA. Peserta juga digalakkan menggunakan